Assalamualaikum dan selamat pagi. Berita Pagi Sarawak edisi Sabtu 22 Februari bersama saya Nusrat Talaha. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Cadangan menutup dan menggabungkan beberapa sekolah rendah kurang murid tidak harus menjadi alasan untuk menangguhkan pembinaan atau menaik taraf sekolah usang di kawasan luar bandar Sarawak. Menteri Kerja Raya Barubian berkata beliau secara prinsip tidak setuju dengan cadangan penggabungan sekolah oleh kerajaan negeri itu kerana dikuatiri sekolah baru dibina itu nanti lebih jauh daripada penempatan komuniti. Unless it is very necessary and after consultation with parents of affected children, and that is the very necessary. The local school, definitely we must go on. There are so many in the state. So again, it's subject to availability of fund. Tambah beliau, Kerajaan Persekutuan sangat prihatin terhadap sekolah-sekolah di Sarawak, namun pelaksanaan membaik pulih sekolah usang itu harus mengikut masa berpatutan kerana ia perlu menerusi beberapa proses. Barubian berkata demikian di Kuching. Beliau mengulas mengenai pengumuman Menteri Kewangan Lim Guan Eng mengenai peruntukan untuk menaik taraf sekolah usang di Sarawak. Dalam kenyataan Lim Guan Eng Khamis lepas, peruntukan RM400 juta untuk tahun ini yang dikhaskan bagi membiayai projek sekolah usang di Sarawak tidak harus digunakan untuk membina sekolah baru. Jelasnya, peruntukan tersebut tidak boleh digunakan untuk menutup dan menggabungkan beberapa buah sekolah dengan tujuan semata-mata untuk membina sebuah sekolah baru seperti yang dicadangkan Jabatan Pendidikan Negeri pada tahun lepas. 19 individu telah dilantik secara rasmi sebagai penyelaras parlimen bagi mewakili Kerajaan Persekutuan di kawasan-kawasan parlimen yang dipegang oleh Parti Pembangkang di Sarawak. Penyerahan watikah pelantikan semalam yang disempurnakan oleh Menteri Kerja Raya Barubian yang juga pengerusi Majlis Tindakan Pembangunan Negeri Sarawak. Bagi Kerajaan Persekutuan menyaksikan 11 daripada 19 penyelaras parlimen telah menerima watikah masing-masing. Penyelaras-penyelaras parlimen yang ditemui pemberita memberitahu melalui pelantikan tersebut mereka akan memastikan kesejahteraan rakyat diberi keutamaan. Sebagai penyelaras di Parlimen Bintulu, menyeru agar rakyat di Bintulu tidak segan-segan untuk berhubung dengan saya di pejabat kita di Bintulu dan sila kemukakan apa yang diperlukan oleh rakyat. Memang ini akan memberi satu suntikan untuk kita terus bekerja kuat untuk menampakkan supaya kerajaan kita benar-benar mau membantu pembangunan di kawasan luar bandar terutamanya. Apa yang saya harap dapat membantu adalah number one is to empower the people secara kecil-kecilan to ensure atau memastikan mereka apabila di empower ada is either we do it empowering mereka dengan skills so that they can earn income or extra income from what they have now. So indirectly kita boleh mengangkat ekonomi sesebuah keluarga. Setiap penyelaras parlimen akan menerima peruntukan khas Perdana Menteri berjumlah RM0.5 juta setahun dan perlu digunakan menurut arahan Perdana Menteri serta mengikut garis panduan yang ditetapkan. Penyelaras parlimen merupakan saluran yang ketiga untuk merapatkan rakyat dan kerajaan persekutuan yang diperkenalkan di Sarawak setakat ini. Saluran-saluran yang lain ialah Majlis Pengurusan Komuniti Kampung Persekutuan MPKKP yang setakat ini mempunyai 3,900 anggota dilantik dan bakal dilancarkan bulan depan selain Komuniti Harapan Malaysia. Peserta-peserta bagi pencarian bakat keempat mania bintang RTM perlu lebih bersedia, tidak hanya daripada segi nyanyian, bahkan penampilan dan juga kemahiran berkomunikasi. Menurut penerbitnya Ain Sabrina On, berdasarkan pengalaman sebelum ini, terdapat segelintir peserta yang berbakat tidak terpilih berikutan kurangnya persediaan semasa uji bakat. Sebab kita ada markah-markah dia, kriteria dia memang vokal, tetapi elemen orang kata apa, penampilan, perwatakan itu juga
diambil kira. Jadi anda perlu bersedia. Maksudnya nak jadi bintang bukan senang. Nak jadi seorang penyanyi yang baik dan berjaya memerlukan satu usaha yang orang kata anda kena didik dari sekarang sebelum anda orang kata berjaya untuk menempa satu nama dalam sejarah industri muzik Malaysia. Menurut Ain, pencarian bakat kali ini tampil dengan format berlainan yang mana setiap peserta perlu melalui 2 saringan bagi membolehkan mereka layak ke peringkat seterusnya. Tapi untuk makluman, di saringan pertama tu mereka menyanyi tanpa muzik, tetapi akan diuji skill komunikasi. Macam mana mereka berhadapan dengan pihak media. Ini sebenarnya persediaan. Macam mana kita nak latih, nak tengok mereka skill komunikasi berhadapan dengan pihak media, pihak juri yang akan mengadili kemudian. Jadi bila mereka lepas saringan pertama, mereka akan ke saringan kedua, di mana saringan kedua ini mereka akan menyanyikan lagu sendiri yang mereka bawa dalam bentuk -1. Beliau ditemui selepas sesi wawancara di Konti Sarawak FM di RTM Kuching. Sementara itu, Faiz Zainal, penerbit lokasi di Sibu, berharap penyertaan yang menggalakkan daripada pelbagai kaum. Antara syarat-syarat yang diwajibkan untuk pencarian bakat bintang RTM kali ini adalah warga negara Malaysia, mestilah berumur daripada 16 ke 28 tahun, wajib membuat posting video nyanyian di Instagram berserta hashtag bintang RTM 2020, dan of course bawa -1 sendiri dalam berbentuk format MP3 dalam pendrive. 3 lokasi uji bakat telah dipilih di negeri ini iaitu Kuching, Sibu dan Miri bermula pukul 9 pagi hingga 10 malam. Oleh itu, warga Sarawak yang berumur 16 hingga 28 tahun dialu-alukan untuk menghadiri uji bakat bintang RTM ini. Turut akan berlangsung persembahan nyanyian oleh barisan penyanyi terkenal tanah air, antaranya Hakim Rusli, Wani Hasrita dan juga Izzat Lazim. Selepas Sarawak, jelajah pencarian bakat Gempak Mania akan diteruskan ke Sabah, diikuti Zon Utara, Zon Selatan, Zon Timur dan Zon Tengah. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia Motek Sarawak telah melancarkan program melawat kampungku Homestay Renah Rayang di Kampung Senah Rayang, Padawan. Pengarahnya Suria Charles Buas berkata, program ini merupakan inisiatif Motek dalam usaha mempromosi produk-produk tempatan khususnya di kawasan inap desa yang berpotensi menarik minat pelancong dari dalam dan luar negara. Suria mendedahkan tahun lepas industri inap desa di negeri ini telah menarik seramai 59,000 pelancong sekaligus menjana pendapatan sejumlah 4.7 juta ringgit. Ia dilihat berpotensi untuk dikembangkan selain turut memberi peluang kepada penduduk luar bandar meningkatkan pendapatan dengan menjadikan kampung mereka sebagai produk pelancongan. Justeru beliau berharap kampung-kampung terlibat lebih aktif mempromosikan keindahan flora dan fauna, produk makanan, aktiviti kebudayaan yang terdapat di kampung masing-masing. Suria berucap demikian pada majlis perasmian program melawat kampungku Homestay Senah Rayang di Padawan. Program ini juga merupakan platform mengumpul agensi-agensi pelancongan bagi melihat sendiri produk-produk tempatan di kampung Senah Rayang. Walaupun pengambilan insurans rumah panjang bukan perkara wajib, namun ia amat digalakkan sebagai langkah pelindungan kepada penghuni rumah panjang. Ketua Bomba Zon 3 Sarawak, Nik Muhammad Afiq Nik Roslan memberitahu ketika ini hanya sebuah syarikat insurans yang menyediakan pelan insurans rumah panjang kepada penduduk di negeri itu. Beberapa rumah panjang juga telah mengambil insurans berkenaan yang boleh membantu meringankan beban masyarakat sekiranya berlaku kebakaran atau bencana lain. Walau bagaimanapun, Nik Muhammad Afiq tetap menekankan pentingnya kesedaran masyarakat mengenai langkah-langkah pencegahan kebakaran di rumah panjang kerana bencana tersebut jika berlaku boleh mengakibatkan kerugian yang amat besar. Apa yang saya alami melalui kes-kes kebakaran yang telah berlaku di rumah panjang atau rumah kampung kebanyakan adalah disebabkan oleh kecuaian
kita dah kerap kali telah memberi pendedahan melalui keselamatan kebakaran, yang menyebabkan suatu kebakaran tersebut. Tapi malangnya walaupun adanya ilmu tersebut, tetapi dari segi masyarakat sekarang tidak mempraktikkan apa yang telah kita dedahkan. Tambah beliau, kebanyakan kebakaran bangunan yang berlaku berpunca daripada faktor kecuaian, sama ada lalai semasa menggunakan api atau peralatan elektrik serta tidak memandang serius aspek pendawaian yang telah lama. Nik Muhammad Afiq memberitahu pemberita pada kempen kesedaran keselamatan kebakaran bersama anak-anak ANAF di Balai Bomba dan Penyelamat Betong. Kesepakatan antara ahli-ahli dalam persatuan adalah penting bagi memastikan setiap perancangan dapat dilaksana dengan baik sekaligus memberi manfaat kepada semua pihak. Presiden Persatuan Wartawan Utara Sarawak NSJA Andy Jong berkata, menerusi persefahaman sedemikian, ia dapat membantu persatuan untuk mencapai objektif setiap penganjuran program termasuk kerja sosial. Menurutnya, ahli-ahli NSJA yang telah bersama-sama mencapai objektif dalam penganjuran pelbagai program terutama berkaitan kemasyarakatan. Malah mereka turut melakukan kerja-kerja sosial termasuk pembersihan pukat hantu di kawasan Taman Negara Marin Miri Sibuti sekaligus membantu mempromosikan terumbu karang untuk sektor pelancongan. Selain itu, NSJA turut mengadakan kempen derma darah untuk membantu golongan memerlukan selain mengamalkan gaya hidup sihat. Andy memaklumkan ke arah meningkatkan kemahiran ahli-ahli dalam bidang kewartawanan, satu kursus akan dianjurkan dalam tahun ini. Beliau berucap demikian pada majlis sambutan Tahun Baharu Cina 2020 dan penyampaian insentif pendidikan anak-anak ahli persatuan NSJA di Miri. Majlis disertai lebih 60 pengamal media kawasan utara Sarawak ini turut diserikan dengan kehadiran ahli Dewan Negara Senator Alan Ling, Setiausaha Politik Pengerusi DAP Sarawak Dr. Ting Tiong Chun dan Datuk Bandaraya Miri Adam Yee. Baik, sekian berita pagi Sarawak. Terus setia bersama kami di saluran berita RTM. Salam sayangi Malaysiaku.